Bagaimana untuk menyelesaikan tragedi 1969 itu tidak timbul lagi persoalan suatu kaum yang lebih istimewa daripada kaum yang lain. Nama saya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, seorang Profesor Madya di Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini lebih kurang 30 tahun. Bidang kajian saya Undang-Undang Perlembagaan, Undang-Undang Jenayah dan juga pentadbiran Islam serta hak asasi di Malaysia. Peristiwa atau tragedi 13 Mei 1969 itu telah menjadi satu asaslah untuk kita mempunyai identiti yang dikongsi secara bersama dan bersungguh-sungguh untuk negara kita yang pelbagai bangsa ini. Bagaimana untuk menyelesaikan tragedi 1969 itu tidak timbul lagi persoalan suatu kaum yang lebih istimewa daripada kaum yang lain. Itu jawatankuasa telah ditubuhkan di bawah Majlis Gerakan Rakyat masa ketika itu, yang Mageran. Tujuannya ialah untuk membolehkan Malaysia mempunyai identitinya yang tersendiri, membolehkan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Maka penggumpal rukun negara itu juga adalah terdiri daripada pelbagai kaum atau etnik. Kepercayaan kepada Tuhan mengunggulilah yang pertama. Walaupun kita tahu bahawa undang-undang tertinggi kita ialah perlembagaan, tapi diletakkan kepercayaan kepada Tuhan tu pada prinsip yang pertama. Bagaimana keluhuran perlembagaan ada pada tempat yang ketiga. Bangsa kita ialah bangsa yang beragama. Dia tidak letak perkataan Allah di situ untuk membolehkan kebebasan beragama. Perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi menyatakan Islam sebagai agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa digabungkan raja dan negara? Kewujudan negara ini kerana wujudnya raja. Di negara kita ni kita ada beberapa institusi beraja lah. Satu yang di-Pertuan Agong, keduanya duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Pemerintah di negeri-negeri, dan kita ada institusi Majlis Raja-Raja. Kita mesti setia kepada negara, dan raja yang dimaksudkan itulah semua institusi beraja. Adakah saya perlu setia kepada duli-duli raja pemerintah negeri-negeri lain? Ya, pasti. Sebabnya setia saya kepada raja dan juga negara. Raja ini adalah ketua negara. Dalam konteks yang di-Pertuan Agong, baginda adalah ketua utama bagi negara. Dalam konteks negeri, baginda adalah ketua utama bagi negeri-negeri. Sebagai ketua utama negara, baginda hendaklah memastikan kestabilan negara dalam setiap dimensi. Baginda berlaku adil kepada setiap bangsa. Keluhuran perlembagaan ini bermaksud kesucian perlembagaan, ketinggian perlembagaan. Luhur ini bermaksud suci. Cinta saya sangat luhur pada negara ini kan. Kenapa perlembagaan ini harus menjadi undang-undang tertinggi? Kerana ia adalah kerangka asas pada penubuhan negara. Negara ini ditubuhkan oleh perlembagaan. Kita ada seperti parlimen kan, badan perundangan, kita ada badan eksekutif pelaksana, jemaah menteri, kita ada badan kehakiman, dan kesemua itu telah dibuat oleh perlembagaan. Jadi perlembagaan itu menjadi asas pada penubuhan negara dan seterusnya pentadbiran negara. Sebab itu perlembagaan hendaklah diterima sebagai satu undang-undang atau dokumen yang tinggi kedudukannya, melangkaui kedudukan undang-undang yang lain. Kedaulatan undang-undang itu tujuan utamanya ialah supaya tidak ada monopoli kuasa, tidak ada ketidakadilan. Dalam bahasa Inggeris, istilah kedaulatan undang-undang ini biasanya digunakan sebagai rule of law. Sebenarnya rule of law ini dia ada equality, kesamarataan, dia ada juga justice atau keadilan. Kita perlu percaya kepada undang-undang dan meletakkan daulatnya undang-undang itu. Yang terakhir ni, kesopanan dan kesusilaan. Dalam konteks kesopanan dan kesusilaan, dalam konteks kemoralan tu dia ada adab. Dalam adab itu kadang-kadang kita ada adat. Adat dan adab ini adalah dua perkara yang menjadi identiti pada masyarakat timur. Penduduk Malaysia ini hendaklah sentiasa beradab, beretika dan beradat. Kita mesti menjaga public morality, kemoralan awam. Jadi kesopanan dan kesusilaan ini adalah satu elemen penting identiti pada masyarakat Malaysia supaya kita sentiasa menjaga kemoralan secara individu ataupun secara awam, public morality. Bila kita nak capai rukun negara, mukadimah rukun negara, mesti sentiasa diselaraskan dengan prinsip-prinsip tersebut. Jadi kita satukanlah prinsip-prinsip yang ada tu.